Okay. Alright, so untuk hari ni minggu last untuk korang nak sampaikan daripada sampai bab 3 ya. So untuk hari ni kita masuk 31. Kalau rasa lambat, ya memang lambat. Dengan saya memang lambat. Bahkan dalam bab 1 tu memang saya ambil masa lebih kurang dalam 8 minggu ataupun 9 minggu. Sebab nak fahamkan betul-betul yang apa yang ada dalam bab 1. Lepas tu baru kita proceed dengan bab 2. So bab 2 tu tak lama lah, sekejap je. Okay, lebih kurang dalam 2 minggu juga. Lepas tu bab 3 lebih kurang dalam bab ni lah. Okay, lebih kurang dalam 2 minggu ataupun seminggu. So untuk kali ni lebih kurang dalam seminggu je sebelum korang present pada, kalau tak silap saya, pada 18. Okay, minggu depan. Alright, so untuk bab 3 kita tengok pada introduction lah. Okay, ataupun chapter 3 ni introduction. Okay, pendahuluan bab ni membincangkan kandungan yang ada dalam bab ni secara ringkas dan padat. So 31 ni introduction. Apa yang sebenarnya yang ada dalam bab 3 ni? Okay, bab 3 ni menceritakan kaedah kamu buat projek. Okay, contoh dia macam tayar asfalt, macam mana kamu pilih tayar, grade tayar. Lepas tu, dan grade tayar tu kamu akan hancurkan dia pakai mesin apa. Dan setelah dihancurkan tu ada grade ke tidak. Okay, tu contohlah penceritaan. Kalau bab 3 ni, sebab 3 ni dia menceritakan apa sebenarnya yang korang buat dengan projek ni. Mula-mula daripada kajian ni maksudnya daripada pengamatan yang kamu baca dalam buku, dalam jurnal, dalam internet. Okay, tengok apa yang sebenarnya proses yang terlibat. So proses yang terlibat untuk pembuatan projek ni kamu nyatakan dalam bab 3 iaitu metodologi. Okay, 3.1 introduction. Alright, 3.2 project design ataupun mereka bentuk projek. So sebenarnya nota yang saya ambil ni saya ambil daripada buku panduan tu lah. Okay, buku panduan yang baru, bukan yang lama yang baru. Jangan ambil yang lama pula. Konten dia lebih kurang je. So ada sedikit penambahan lah. Okay, project design ni reka bentuk kajian, menguraikan reka bentuk kajian yang digunakan. Okay, sama ada berbentuk penerokaan, deskriptif, sebab akibat atau eksperimen. So untuk projek awak ni, dua-dua grup ni, tak kisahlah awak lepas ni awak nak buat tajuk lain sebab panel tak nak tajuk ni. So bila panel tak nak tajuk ni, kamu boleh fikirkan tajuk yang lain macam yang smart ventilation tu. Itu sebenarnya memang dah ada orang buat lah. Okay. Lepas tu yang lagi satu untuk filtering, untuk smart monitoring tu belum ada. Okay, tapi saya rasa yang tu boleh buat, cuma banyak kerja-kerja yang melibatkan software lah. Okay. Okay, so untuk projek kamu semua ni adalah berbentuk eksperimen. Okay, berbentuk eksperimen. Allah. Okay, dan sama ada data yang dikumpul berbentuk kualitatif, kuantitatif atau campuran. So data kamu adalah berbentuk campuran. Kalau dia nak buat produk lah, kalau kamu berdua, projek kamu dua grup ni nak buat produk. So data adalah dalam bentuk campuran. Campuran ni macam mana? Kita menggunakan satu kaedah yang kita panggil sebagai pemerhatian. Kamu buat, kamu perhati apa yang proses kamu buat tu, kamu nyatakan dalam bentuk ayat. Okay? Alright, so kajian ini dilaksanakan menggunakan reka bentuk eksperimental. Eksperimental ni macam saya bagi tahu lah. Kamu buat pemilihan, contoh macam, saya teruslah dengan tajuk projek kamu yang baru. Okay, pemilihan alat untuk mendapatkan bacaan yang baik bagi smart monitoring untuk air tangki. Itu pun boleh. Pemilihan yang dibuat berdasarkan kepada
sensor-sensor ataupun peralatan yang kamu gunakan. Okey, dan projek kamu ni adalah berbentuk nyata. Okey, nyata sebab ada barang, lepas tu ada data, datanya dalam bentuk campuran lah. Okey, ada barang, ada data dalam bentuk campuran, dan projek kamu ni adalah secara eksperimen. Okey, ini projek design. Okey, kita move kepada slide yang seterusnya, iaitu kaedah, proses ataupun teknik penghasilan projek. So, tiga-tiga perkataan ni membawa maksud yang sama lah. Okey, cara kamu menghasilkan smart monitoring untuk air tangki ataupun lagi satu grup tu saya tak pasti nak buat tajuk apa. Okey, semasa proses pembuatan ataupun proses kerja, termasuk kaedah ni ataupun teknik ni, dia tengok kepada apa yang kamu buat. Susah pula saya lihat. Okey, kaedah ni maksudnya kamu ambil data macam mana, okey, kamu buat proses satu macam mana, dan proses yang macam mana tu perlu dinyatakan secara ringkas lah. Okey, secara ringkas. Okey, apabila membuat satu projek, biasanya kita akan ada step. Okey, step 1 buat apa dia, step 2 buat apa dia, step 3 buat apa dia. So, setiap step tu kamu tulis dulu dalam apa? Dalam buku log. Okey, so apa yang saya terangkan hari ini ni kamu nyatakanlah apa yang kamu tuliskan, apa yang ada dalam ke dalam buku log. Okey, yang pertama ialah catat alih. Selepas kamu buat beberapa step untuk hasilkan projek kamu, ataupun susah sangat nak ikut, kamu tengok daripada website ataupun buku ataupun YouTube ataupun mana-mana lah. Okay, sebenarnya dia buat apa? Okay, macam kalau tak silap saya untuk lab report bagi hydraulic, structure dan juga water quality. Step pertama buat apa? Tuliskan. Step kedua buat apa? Tuliskan. Step ketiga buat apa? Tuliskan. Lepas tu daripada step 1, 2, 3 sampai Z tu, kamu boleh buat catat alih. So, untuk kaedah ataupun langkah demi langkah tu, kamu boleh tuliskan ataupun kamu boleh tuliskan ke dalam bentuk catat alih. Tapi yang mula-mula mesti buat step dulu lah. Okay? Nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia, nombor 3 apa dia. Okey, beberapa perkara perlu dipertimbangkan, antaranya pemilihan bahan. Okey, pemilihan bahan ni contoh macam kumpulan asfalt tayar tu. Sebagai contoh lah. Okey, tayar grade yang macam mana. Okey, lepas tu untuk kita buat penghancuran, nak grading itu, kita nak pakai grading yang macam mana. Okey, so kalau untuk smart water monitoring pun boleh. Pemilihan bahan ni maksudnya pemilihan peralatan yang digunakan. Okey, pemilihan peralatan tu macam probe ataupun meter-meter. Macam grup awak yang buat smart water monitoring tu mungkin nak pilih meter pH yang macam mana, meter dissolve oxygen yang macam mana, meter pH dissolve oxygen ataupun meter untuk mengukur ketelarutan pepejal yang ada dalam tangki. So pemilihan meter tu biasanya kita ambil satu faktor yang, kalau macam saya ambil yang paling murah lah. Okay. Mungkin paling murah tu bukan yang terbaik, tapi disebabkan oleh kebolehgunaan dan juga cara kita nak operate alat tu senang. Okay. Yang kedua, konsep reka bentuk. So konsep reka bentuk ni mungkin kamu nak buat asing-asing ataupun nak buat sekaligus. Analisis kejuruteraan ni tak ada, analisis pengukuran ya ada. So analisis pengukuran ni macam mana kamu nak ukur kalau tayar asfalt tu berapa saiz yang telah dihancurkan dalam bentuk milimeter ke, okay, 7 ataupun 8 milimeter butiran-butiran tayar yang telah dihancurkan.
ataupun lebih kurang dalam 7 hingga 9 lah milimeter. Sebab apa? Sebab kalau dia saiz itu saiz yang boleh dikerjakan, maksudnya kita nak boleh gunakan benda tu, tayar-tayar yang telah dihancurkan tu untuk proses yang lain tu lebih senang. Lebih senang, lebih cepat. Tapi kalau saiz 1.5 cm ataupun 15 mm ataupun lebih daripada 15 mm, mungkin senang kita nak kerjakan ataupun senang kita nak gaul dalam satu-satu binders ataupun satu bahan pengikat, contohnya macam gam ataupun asfalt yang lain. Tapi hasil dia mungkin kurang memuaskan. So analisis pengukuran ni bergantung kepada cara. Yang pertama, awak kerjakan benda tu dengan cara yang senang lah. Yang kedua, mungkin awak boleh rujuk pada tempat lain. Macam mana projek awak tu akan dilakukan, merujuk kepada projek yang lain. Contoh dia, awak dah tengok dalam website ataupun dalam YouTube ataupun dalam Facebook, projek ni telah dilakukan. Dia pakai pipe size sekian, lepas tu tenaga elektrik saiz sekian, lepas tu pengukuran bahan sekian-sekian. So awak tiru projek dia, tapi mungkin awak ubah sikit apa yang awak buat tu. Okey, dan ujian makmal. So ujian makmal ni biasanya berkaitan dengan perbandingan. Okey, sebab apa? Sebab apa yang awak buat tu nanti step pemilihan bahan, lepas tu analisis pengukuran, awak cuba bandingkan ataupun cuba bezakan di antara produk awak dan juga produk yang dah ada kat luar. Okay, so yang ni awak buat cara awak lah. Okay, alright, dan yang ketiga, setiap reka bentuk yang dibuat juga perlu mengambil kira beberapa faktor. Okay, faktor-faktor yang dinyatakan kat sini seperti persekitaran, ergonomi, bahan, mudah ataupun tidak nak digunakan. Okay, mungkin bahan tu mahal, tapi cara nak guna dia senang. Ataupun mungkin bahan tu murah, senang dapat, tapi banyak kerja nak kena buat. Tengoklah kepada kesesuaian. So sebenarnya benda-benda yang saya ceritakan ni, metodologi ni ataupun kaedah untuk buat projek ni, benda yang awak nak buat projek ni, awak akan buat semester 5. Okay? Tapi untuk semester 4 sekarang ni, bab 3 ni, metodologi ni ataupun kaedah untuk buat projek ni, awak nyatakan secara teori dahulu. So kalau tayar, mungkin awak boleh berhentikan dengan beberapa projek yang telah berlaku, telah dibuat. Macam projek untuk smart water monitoring dalam air tangki tak silap saya. Awak boleh mungkin bandingkan dengan projek-projek yang telah ada, ataupun kalau macam saya suka tengok dalam YouTube lah. Okay, dia buat monitoring untuk ikan. Ikan yang dibuat tu ialah ikan ikan siakap. Okay, ada dalam channel YouTube projek untuk penternakan ikan secara komersial di rumah ataupun di ladang lah, okay, di tempat dia. So saya tengok cara dia pakai bahan untuk masukkan probe, lepas tu cara dia buat kaedah yang melibatkan proses-proses yang berlaku untuk penternakan ikan. Saya suka tengok yang tu. So untuk projek yang smart water monitoring ni, banyak projek lah yang ada dalam YouTube. Yang bahasa Melayu punya pun ada, yang orang Malaysia punya pun ada. So rajin-rajin lah tengok yang tu. Dan untuk projek tayar asfalt ni sebenarnya dah ada, tapi maklumat tak banyak. Okay, yang banyak dalam bahasa Inggeris, orang putih punya lah. Okay, so yang ni adalah kaedah untuk penghasilan projek. So saya patah balik pada 3.2 ni, projek design. Yang pertama, projek kamu berbentuk eksperimen, buat dengan tangan, hasilkan produk. Lepas tu data dalam bentuk campuran. Okay, projek kamu adalah projek jenis nyata. Saya kena tulis kat sini, sebabnya nanti apa beza nyata dengan tak nyata. Tak nyata tu lebih kepada perbandingan lah secara teori. Okay, yang ini adalah kaedah
penghasilan projek ataupun teknik penghasilan projek. So projek yang kamu buat tu seboleh-bolehnya nanti masa semester 5 buat sama-sama lah. Okey, duduk serumah. Okey, dan ini sambungan daripada yang tadi iaitu kaedah penghasilan projek. Antara perkara yang boleh dibincangkan yang pertama proses pembuatan. So proses pembuatan yang penting. Sama ada semasa nak buat tu kamu perlukan contoh tayar aspak kamu perlukan saiz untuk penghancuran. Tayar tu adalah saiz 0.2 mm, 0.6 mm ataupun 0.9 mm. So mata penghancuran. Dan mata penghancuran untuk mata grinder tu kalau kamu guna untuk tayar yang grade sekian, grade 1, grade 2, grade 3, tayar yang yang akan dilupuskan, sebenarnya untuk 0.9 tu dia lagi kasar lah daripada 0.2. Okay, kenapa kita pakai 0.9? Sebab tayar ni, dalam tayar tu dia ada dawai-dawai yang kecil tu untuk mengikat ataupun membentuk tayar dan juga untuk mengekalkan tegangan dan juga terikan dalam molekul untuk getah tayar. Okay. Kalau pakai 0.2 boleh, tapi itu setelah proses penghancuran yang pertama dilakukan. Itu proses pembuatan. So proses pembuatan ni kita boleh IoT kan dengan cara pengamatan kita melalui size grading ataupun serpihan-serpihan kecil yang kita dah grind. Okay. Betul ke saiz ni? Okay, kalau tak betul, berapa yang kamu agak dan berapa yang hasil dia terkeluar, yang dikeluarkan. Boleh buat perbandingan kat situ. Okay, itu tengoklah kepada beberapa faktor seperti ketahanan alat tu. Mungkin tahan ataupun mungkin tak tahan. Yang kedua, cara kita gunakan alat, mesin tu untuk menghasilkan bacaan ataupun menghasilkan saiz-saiz yang kita nak. And then yang ketiga, mungkin ada kesilapan lah. Ni punca kesilapan. Semasa kita buat masa mula-mula lah sekali, iaitu masa pengoperasian alat. Okay. Kalau kita dah tahu kaedah yang pertama, okay, cara ni gagal, mata rosak. Kita beli lagi satu mata, test, kita tak boleh buat lama-lama, kita buat sekejap je. Okay. Yang ketiga, baru kita dapat dia punya tuning. Macam mana kita nak betulkan penghasilan produk tu supaya peralatan yang kita gunakan, mesin yang kita gunakan tidak rosak. Contoh untuk smart water monitoring, mungkin alat yang kamu gunakan tu kamu pakai, tapi setelah pakai kali ke-5, kali ke-6, bacaan yang diberi tu mungkin tidak betul. Sebab apa? Sebab berlakunya pencemaran pada mata probe tu. Okay, mata alat meter, contoh meter turbidity, meter pH ataupun meter dissolved oxygen. Berlakunya pencemaran. So macam mana kita nak elakkan pencemaran tu berlaku? So yang ni kedua-dua proses pembuatan ni awak boleh bayangkan dahulu ataupun tengok pada YouTube yang projek yang awak nak buat lah. Apa problem sebenarnya dan macam mana problem ni diselesaikan. Okay, iaitu yang kedua ni lah. Okay, masalah mungkin secara reka bentuk teknik untuk menyelesaikan masalah pada pemprosesan tu. Okay, sebab kita nak hasilkan barang belum keluar lagi, tapi mesin dah rosak ataupun meter probe tu mungkin bagi masalah. Okay, bacaan ni sama je. Betul ke ni? Tak betul. So apa yang boleh kita buat ialah kita selesaikan dahulu masalah pada mesin sebelum kita tengok pada produk. So yang menyelesaikan masalah pada mesin tu adalah salah satu kaedah untuk kamu troubleshoot, untuk kamu cuba selesaikan secara reka bentuk. Okay, ini yang maksudnya lah. Okay, contoh teknikal ni mungkin kurang faham sikit lah. Tapi kalau awak buat contoh teknikal ni, biasanya awak akan ambil daripada, akan ada orang yang komen dalam website tu, dalam Facebook, dalam buku. Bukan dalam buku lah, dalam YouTube. So, dia akan bagi beberapa pilihan.
So kamu tengoklah. Benda macam ni nak kena banyak melihat, membaca, perhatikan. Kalau kurang, tengok dalam seminit, 2 minit, tak jadi. Okay, kena tengok sampai habis. Alright. Dan ni yang kedua. Okay, kaedah. Yang pertama ialah kaedah masa ada projek. Yang kedua ialah bahan. So bahan ni saya akan ambil pada yang ini, proses pembuatan. Okay, bahan dan peralatan. Okay, huraian yang jelas mengenai penggunaan mesin, peralatan lah. Okay, ataupun bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek. Okay, senaraikan bahan-bahan yang diperlukan dan kenapa kita pilih mesin A. Kita ada 4 mesin. Okay, tapi sekarang ni kita pilih mesin A. Sebab apa? Sebab mungkin dia murah, senang nak dapat, tapi kita kena jaga dia sebab dia senang rosak. Okay, macam smart water monitoring ataupun tayar asfalt, mungkin pada mata grinder tu 0.9 ataupun kalau nak ambil kasar sikit lah 1.5 mm. Macam kasar, ya betul, tapi dia senang rosak. Okay, kita boleh ada pilihan. So yang tayar kena pakai mata yang sebaiknya. Sebab apa? Mata ni kalau macam mata untuk buat grinding ataupun untuk kita buat lubang, kita pakai drilling tool. So drilling tool ni ataupun mesin untuk tembus lubang ni, kalau kayu pakai mata kayu, kalau konkrit pakailah mata konkrit, kalau bahan yang kita nak tembuk tu besi, pakailah mata besi. Kalau salah pakai mata, mungkin akan menyebabkan kerosakan pada bahan dan juga pada peralatan. Ini yang dimaksudkan dengan bahan dan peralatan ataupun bahan dan mesin. So penggunaan bahan ataupun peralatan yang digunakan mesti ada 1, 2, 3 dan 4. Okay. Bahan peralatan B mungkin senang, murah, tetapi susah untuk digunakan. Sebab apa? Sebab cara nak gunakan dia tu boleh menyebabkan berlakunya kecederaan. Okay, sebab apa? Sebab tidak berhati-hati. Okay, alright. Di antara perkara yang boleh kamu masukkan ke dalam projek design ni, iaitu bahan dan peralatan, yang pertama ialah sebelum lukisan kejutaan ni, ada gambar rajah yang awak nak buat tu ada, awak masukkan juga iaitu carta alih. Okay, carta alih. Yang kedua, schematic diagram. Contoh schematic diagram ni, saya ambil kereta lah satu. Okay, saya nak awak lukis kereta daripada pandangan atas, pandangan sisi dan pandangan depan. Dan yang keempat ialah daripada pandangan 3 dimensi ataupun secara perspektif. So, lukisan kejutaan ni mungkin tak perlu, tapi kamu kena start buat draft untuk lakaran projek yang kamu nak buat ni. Okay, contoh macam grinder, mungkin peralatan tu dah ada kat luar. Kamu boleh lukis lah. Okay, ataupun kamu boleh nyatakan peralatan ni berada di mana-mana. Kita boleh tengok lah gambar tu. Okay, untuk smart water monitoring pun sama. Banyak barang dalam Shopee tu. Kalau awak type smart water tool ataupun water monitoring tool ataupun benda-benda macam tu lah. Okay, saya lebih suka tengok pada ikan lah. Sebab kalau ikan tu dia bagi satu produk, satu company, saya akan tengok dalam Shopee punya company tu, banyak bahan, banyak barang yang ada dalam company tu. So saya belajar kat situ lah kalau nak tengok daripada pemilihan barang. Ada yang murah, banyak, tapi dia senang rosak lah. Okay, ada bahan yang saya nak beli sebenarnya, ada satu bahan tu harga dia lebih kurang dalam 2,700. Untuk saya, bukan untuk Woli saya sanggup keluar duit kalau nak beli tu. Sebab dia water monitoring tu dia bagi, tak silap saya, 9 bacaan serentak. Okay, dan benda tu kita boleh rekodkan masuk ke dalam komputer ataupun kita copy lah file tu daripada alat tu. Tapi bila berlaku kerosakan, saya susah nak hantar sebab dia berada di China. Tu masalah service after sale lah. Tapi kalau yang murah punya ada.
200 lebih, 300 lebih di Malaysia lah. Okey, banyak kat Johor tak silap saya. Johor satu, dekat Pahang satu. Okey, itu untuk smart water monitoring. Perak pun ada. Kalau untuk mata grinder tu tengoklah kalau untuk projek tayar asfalt. Okey, kena banyak cari maklumat lah. Okey, lepas tu yang kedua penerangan mengenai reka bentuk produk yang awak nak buat tu. Contoh dia tayar asfalt kalau saiz 0.2, 0. Berapa saya sebut tadi, 0.6 ataupun 0.9 mm, memang kecil, dia memang halus. Ataupun tengoklah projek yang awak nak buat tu nanti kalau kasar sangat dia punya saiz butiran yang telah dihancurkan tu, butiran tayar tu, mungkin susah lah sebab untuk proses bancuhan dia akan jadi lagi berat. Okey, kalau pakai peralatan untuk kita nak buat proses pembancuhan tu, mungkin kena pakai mesin yang lebih bertenaga tinggi ataupun berkuasa tinggi. Okey, yang ketiga, kos pembuatan. Yang ni maksudnya bajet yang kamu keluarkan untuk beli barang. Okey, lepas tu masa jugalah. So masa yang diperlukan untuk menguji ketahanan bahan A mungkin 3 hari, bahan B mungkin 1 hari, tapi bahan C ni dia lama, mungkin dalam tempoh 7 hari. Tapi bahan C ni walaupun 7 hari, kita senang nak kerjakan dia. Okay? Dan result yang dia bagi tu lebih baik. Cuma dia lambat sikit lah. Tu bergantung kepada kos. Kos ni bukan bermaksud kos duit tapi kos untuk duit yang pertama. Yang kedua adalah kos untuk masa. Okay? Dan yang ketiga kos yang melibatkan penggunaan mesin ataupun peralatan yang kita nak gunakan. Okay? Masa kita nak bancuh, mungkin pedal tu patah. Kena ganti pedal. Bancuh lagi sekali, pedal tu tahan lama lebih kurang dalam mungkin 7 minit ataupun 8 minit, pedal tu patah. Kenapa dia patah? So, nak kena benda macam tu lah. Nak kena tahu benda-benda macam tu. Kemudian, pengiraan kos secara terperinci. Okay, itu project design lah. Okay, habis project design. Yang ketiga ialah pilot project. Okay, pilot project ni bab 3.3 lah. Iaitu project yang lepas-lepas. Project yang kamu tengok dalam YouTube. Project yang kamu tengok dalam Facebook. Ataupun projek yang kamu tengok dalam Instagram ke, TikTok ke. Tu sebenarnya bagi idea kepada kamu. Kamu nak tiru projek tu dan kamu ada asas untuk buat projek tu. Kamu faham step apa yang terlibat. Beli barang, pasang, lepas tu testing. Okay. Pilot ni bukan masuk pilot terbang tu tak. Pilot ni maksudnya projek rintis ataupun projek yang mula-mula yang kamu tengok untuk kamu tiru. Okay, saya sebut perkataan tiru lah. Sebab apa? Sebab kamu cuba membandingkan. Okay, cuba bandingkan. Okay, kajian rintis merupakan fasa terakhir tinjauan. Tinjauan ni bila kamu dah tengok lah. Tinjau ni maksudnya ada 5-6 contoh bahan yang ada dalam dunia luar sana. Dalam YouTube ataupun dalam Facebook. Tapi kamu mungkin ambil 2 projek saja. Pertama pakai bahan untuk projek 1. Yang kedua pakai untuk peralatan projek 2. Sebab apa? Sebab projek 1 ni peralatan dia lemah ataupun tidak bagus ataupun senang rosak. Tapi bahan dia bagus. Projek 2 bahan dia tak bagus tapi mesin yang digunakan ataupun peralatan yang digunakan baik, bagus. So kamu gabungkan kedua-dua tu. Okay? Ni tak ada ni soal selidik ni. Sebab apa? Sebab kamu buat projek eksperimen dan nyata. Kamu menghasilkan barang. Okay. Tujuan kajian mula-mula ni ataupun kajian rintis dilakukan adalah untuk menguji tempoh yang diperlukan untuk mendapatkan data yang pertama. Sebab data yang pertama ni dia akan membentuk pengetahuan kamu, dia akan membentuk pemerhatian kamu. Oh, bila kita buat macam ni dia jadi macam ni. Bila kita buat cara A, hasil dia macam ni. Bila kita buat cara B, hasil dia macam ni. So, bila kita buat perbandingan untuk data yang kita dapat ataupun pemerhatian yang kita buat,
Itu tempoh adalah tempoh untuk ujian. Untuk kita test cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. Okay, yang kedua menyemak semua item dan arahan agar jelas. So arahan ni maksudnya cara kita nak pilih bahan, cara kita nak pilih peralatan, cara kita nak gunakan peralatan tu untuk mengerjakan bahan. So cara tu yang main topik kita untuk metodologi. Okay? Dan yang ketiga ni menggugurkan item yang tidak menghasilkan data yang diperlukan. Ini maksudnya macam saya bagi tahu tadi lah. Projek A, bahan dia bagus, cara dia tak bagus, machine dia pun tak bagus. Tapi projek B, bahan dia tak bagus. Tapi cara dia dan machine dia yang digunakan adalah bagus. So yang menggugurkan item tu kita buang yang tidak bagus, ambil kedua-dua projek yang bagus ni A dan B, kita gabungkan sekali cara yang betul, cara yang sesuai untuk menghasilkan projek. Okay, dan last, okay, conclusion. Conclusion ni biasanya rumusan lah, cara kita buat, cara kita pilih bahan apa yang sesuai untuk kita buat projek. Lepas tu kaedah apa yang sesuai untuk kita buat projek. Mungkin kita beli dah siap bahan tu. Tapi ada juga bahan yang bila kita beli yang mentah, dia lebih menjimatkan kos. So untuk buat projek ni, kalau metodologi ni biasanya kita pilih bahan, kita pilih cara, kita pilih mesin. Kalau boleh biar dia seimbang. Mungkin mesin mahal, tapi cara dan bahan senang dan murah, dan hasil data yang kita dapat tu senang diperolehi. Ataupun cara yang kita nak gunakan tu susah, tapi mesin senang, bahan pula susah. Okay? Yang pertama dia mahal, yang kedua banyak tempat tak ada. Kita nak beli mungkin kena import daripada China. Tapi ingat, cara dia senang, so dia boleh menjimatkan masa. Okay, pemilihan ni kita tengok mana yang seimbang. Bahan, cara, mesin untuk kedua-dua projek ni lah. Sama ada tayar asfalt ataupun smart water monitoring. Okay, senang nak guna. Mungkin besar, mungkin ada yang kena pakai current. Tengoklah kepada projek-projek yang kamu nak buat ni, kalau boleh nasihat saya pada masa mula-mula dulu projek, ingat pilih yang paling senang, bahan yang paling murah, dan kamu tahu cara nak gunakan bahan dan juga mesin yang terlibat tu nanti. Okay, dan bila kamu buat tiga-tiga tu, bahan murah, senang dapat, lepas tu bahan murah, senang dapat, senang dikerjakan, dan mesin yang kamu nak gunakan tu tahu macam mana mesin nak digunakan. Kalau tak tahu tak apa, mungkin kamu boleh pergi ke luar, okey, pergi kat tempat untuk buat kajian tu, untuk bandingkan kamu punya projek. Mungkin kamu beli yang dah siap pun boleh. Tapi ingat, kita seimbangkan ketiga-tiga ni. Sebabnya saya tak nak kamu buat projek yang mahal-mahal. Saya tak nak kamu buat projek yang menyusahkan kamu. Oh, sampai kat sini kita tahu. Bila kita nak bancuh, untuk, saya sebut bancuh lah, ataupun mixing tu, untuk projek smart tayar asfalt tu, kaedah dia susah. Sebab apa? Mahal. Okay? Nak kena ada tools. Tools dia kat poli tak ada. Kena buat kat luar. Nak kena pergi kat luar pula. Kalau boleh biar seimbang lah. Okay? Sebabnya nanti kamu nak dapat data tu, nanti kamu boleh buat perbandingan. Okay, selain itu juga, projek kamu ni boleh menghasilkan keputusan ataupun data campuran tu. Data campuran ni daripada data dalam bentuk nombor, dalam bentuk pemerhatian, ataupun dalam bentuk yes, no, ataupun dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Itu terpulang kepada kebijaksanaan kumpulan masing-masing. Alright. Habis daripada saya.
So nanti yang ni nanti saya akan forward dalam grup WhatsApp lah. Okay. Sekejap. File ni filenya. Oh, bukan. BCC 40 buat kita. Okay. Alright, saya dah forward kan kamu punya saya punya tadi presentation tadi. Presentation pula. Okay, bab 3 tu dulu lah. So bab 3 tu kalau boleh kamu pilih cara yang senang untuk buat projek dan setiap step untuk buat projek tu kamu tahu. Lepas ni buat apa, lepas ni buat apa, lepas ni buat apa dan kamu jangkakan hasil dia. Dan setiap projek yang kamu buat tu kamu tahu peralatan yang digunakan, cara peralatan tersebut berfungsi dan cara untuk memudahkan kerja kamu. Okey, habis daripada saya. Ada soalan? Tak ada. Tuan, yang kalau yang apa yang cari feedback orang tu apa ni ke? Macam guna Google Form lah, tanya orang lah. Boleh, tapi bukan level tamu sebenarnya. Sebab untuk buat benda tu, soal selidik tu, soalan-soal selidik tu mesti diuji dahulu. Soal selidik. Ya. Soal selidik tu kamu buat katakan 10 soalan. Kamu kena test soalan tu 1 sampai 10 tu betul ataupun tidak, yang pertama. Yang kedua, dia memberikan bacaan yang pelik-pelik dan juga bacaan yang tak sepatutnya. Macam contoh soalan nombor 3, mungkin kita kena betulkan dia punya ayat baru orang yang bagi feedback tu faham apa yang dimaksudkan dengan soalan 3. Dia banyak proses lah, tapi ini melibatkan statistik. Saya boleh je nak buat soalan tu sebab nanti kita akan kirakan keboleh percayaan soalan-soalan yang kamu buat tu. Kita ada 10 soalan. Okay. Lepas tu kita bagi pada orang ramai. Katakan ada 100 orang yang jawab soalan tu. Untuk yang 100 orang yang jawab tu, kita boleh kirakan keboleh percayaan soalan tersebut. Macam mana nak kira? Ada cara dia. Kita pakai SPSS lah. Kita akan pakai software. Yang tu memang lambat. Sebab kita kalau boleh nak dapatkan keboleh percayaan soalan tu, mestilah nilai dia lebih daripada 0.7. Kalau 1 tu boleh percayalah. Kalau 0.5 tu setengah boleh percaya, setengah tak boleh percaya. Apa yang tak boleh percaya? Soalan. Bukan jawapan, bukan feedback, tapi soalan. So soalan tu mungkin akan di-review, di-revise, ditengok semula, dikaji semula. Mungkin sampai ke peringkat ke-4, ke-5 baru kamu boleh dapatkan keboleh percayaan 0.7 ke atas. Kalau tak, soal selidik tersebut tidak valid. Bila tak valid, senang-senang kena reject lah. Itu susah. Bukan tak boleh buat, boleh. Tapi sebenarnya yang tu lagi susah. Sebab itu banyak teori. Awak tak suka teori-teori ni. Awak suka buat kerja tangan. Betul tak? Betul. Macam saya suka buat kerja tangan, kerja kayu, cepata, piping. Macam yang belajar satu-satu dulu, memang best. Tak ada fikir-fikir nak teori-teori buat kepala je. Asalkan tak jadi, terus reject. Tak jadi, reject. Kalau butter tu boleh lah. Kalau bersusun baik, okey, cantik, 6. Kalau pasang paip, kalau tak bocor, okey, lulus. Kalau kerja kayu, tangga, tak goyang-goyang, okey, lulus. Kalau teori ni susah sikit. Okey, lagi sakit kepala. Baik buat kerja tangan. Memang best. Saya jealous juga dengan student mechanical. Sebab kalau dia buat projek tu, kalau jadi. Kalau tak jadi, nangis-nangis. Buat balik. Tak kisahlah aircon ke, tayar ke, sistem brake ke. Saya pun selalu lepak dekat bengkel JKM tu. Tahu dah. Sambil saya minum air lah. Dahaga. Buat teori boleh. Tapi saya sarankan awak cari penyelia yang lebih layak lah. Saya bukan tak boleh. Cuma penerangan saya, level saya
level yang buat kerja, bukan teori-teori. Okay, saya bagi contoh lah. Yang teori tadi Nak dengar ke? Tak nak dengar. Best ni soalan ni. Awak pun tengah nganga macam mana nak buat soalan ni. Okay, nak dengar ke tak nak? Tak, soalan ni awak boleh fikirkan. Tapi tak boleh jawab lah. Okay, siapa yang ada data sahaja boleh jawab. Okay, soalan pertama berbunyi. Okay, semua soalan ni menggunakan tahun yang sama, feedback yang sama daripada pelajar-pelajar. Pada tahun 2000, sebab saya dah buat kajian ni, saya ingatlah apa yang saya buat. Pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009, 2006 sehingga 2009, okey, pada tahun tersebut, pelajar politeknik manakah yang mempunyai pendapatan yang paling tinggi? Ingat, politeknik ada 14 masa itulah, masa sebelum tahun 2010. Yang itu boleh jawab sebab dia umum. Tak kisah jabatan apa, lelaki ke, perempuan ke, khusus apa. Okey, itu soalan yang pertama. Politeknik mana yang pelajarnya mempunyai pendapatan yang paling tinggi selepas 6 bulan tamat belajar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, pelajar pada tahun 2006 sehingga 2009, pelajar daripada jabatan manakah yang mempunyai peratusan gaji yang lebih tinggi selepas 6 bulan tamat belajar. So spesifik dah kat situ selepas 6 bulan. Okay. Ingat, Politeknik A ada juga JKA, Politeknik B ada JKA, Politeknik C ada JKA. Kalau kapal, satu je lah, PUO je lah. Tapi kalau seni bina, ada 5 buah politeknik. Kalau mechanical, kalau DKM tu, ada lebih kurang dalam 7 politeknik. Kalau jabatan perdagangan, ada 9 politeknik. So, pelajar jabatan manakah yang mempunyai gaji yang lebih tinggi? So, tak kisah politeknik mana pun. Itu level kedua. Level ketiga, pelajar daripada kursus manakah yang mempunyai gaji yang lebih tinggi? So, kursus ni dalam JKA tu ada 3. Dalam JKM tu ada 4. Dalam jabatan perdagangan ada 5. Bukan untuk PO je, tapi untuk semua boleh. Dan yang level yang keempat ni yang susah sikit. Dia kira mengikut jantina dan mengikut negeri. Negeri manakah pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam yang berdekatan dengan tempat tinggal mempunyai gaji yang lebih tinggi. So soalan tu dia akan bertingkat-tingkat, meleret-leret. Saya tak nak awak terlibat dengan benda tu. Nanti awak sakit kepala. Dan data yang awak nak gunakan nanti, awak tak akan gunakan sepenuhnya. Okey, itulah kalau buat kajian. Kalau pasal soal sidik. Kalau soal sidik melibatkan keselamatan jalan raya, awak kena perincikan apa yang ada. Lepas tu kena test soal sidik tu. Bukan test soalan. Yalah, test soalan lah. Bukan test pada public. Tapi pada soalan tu, awak kena uji dulu. Dan ada beberapa ujian lah. Ujian kebolehpercayaan, ujian kebolehpercayaan soalan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tu kalau secara teori. Saya kurang gemar teori. Boleh je nak buat. Sebab saya pun dah pernah buat kajian. Tapi saya lebih suka mengerjakan alat. Guna alat, buat tu, buat ni, hasil dia dapat ke tak. Sebab kamu berada di luar rumah masing-masing. Tapi kalau kamu berada di politeknik, saya boleh tunjukkan projek yang saya dah buat, saya ada simpan dalam lab. Bahan A, bahan B, benda C, benda D, benda E, mesin A, mesin B, mesin C. Mungkin boleh menarik minat kamu lah. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, boleh bersurai lah. Okey, sekian, terima kasih. Boleh bersurai. Terima kasih Tuan. Tuan-tuan. Grup kita orang nak jumpa dengan Tuan boleh tak? Grup kita orang nak jumpa Tuan jap. Jumpa, okey. Ada apa ya? Tak, grup kita orang je.
Okey, tak apa. Siapa yang tak ada soalan tu boleh bersurai lah. Saya ucapkan terima kasih. Okay, terima kasih Tuan. Okey, sama. Terima kasih Encik. Sama. Terima kasih Tuan. Sama. Memang handsome Tuan. Saya memang handsome pun.